Di dalam sejarah Islam, terdapat hikayat yang menyebut tentang pohon gaharu yang menyatakan bahawa Nabi Adam alaihissalam dibenarkan membawa bersama sepotong dahan pohon gaharu dari syurga bila beliau dan Siti Hawa diturunkan ke dunia. Dari itu, kita boleh tahu bahawa pohon gaharu memanglah amat istimewa dan amat berharga. Baru-baru ini telah berlangsung majlis peresmian ladang gaharu Muhammad Ibn Said daerah Temburong bagi syarikat Gaharu Berjaya Resources dengan kerjasama syarikat Agarwat Resources yang dimiliki sepenuhnya oleh Dayang Hajah Rafi'ah binti Haji Mumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sekarang ada bersama Iza dan sekarang Iza berada di Kampung Sungai Tanit, Mukim Bangar, daerah Temburong, dan yang mana pada pagi ini kita akan dapat sama-sama menyaksikan dengan lebih dekat lagi peresmian ladang gaharu Muhammad Ibn Said daerah Temburong, negara Brunei Darussalam yang akan diadakan pada pagi ini. Dengan itu sama-sama kita saksikan peresmian yang akan diadakan pada pagi ini. Hadir selaku tetamu kehormat Yang Mulia Ampuan Haji Mumin bin Ampuan Saleh selaku penasihat Majlis Perundingan Kampung Menengah. Turut hadir bagi menjayakan majlis ini ialah Badan-Badan Majlis Perundingan Mukim dan Majlis Perundingan Kampung Daerah Temburong, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung daerah Temburong. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah bagi memberkati majlis. Acara diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan daripada Yang Mulia Meja Besara Ampuan Husin bin Ampuan Matahir selaku Ketua Kampung Menengah yang antara lain menyatakan kepentingan dan kebaikan pokok gaharu di samping untuk membantu menaikkan taraf perekonomian di negara kita, khasnya di daerah Temburong. Acara diteruskan lagi dengan ucapan daripada pengarah urusan Gaharu Berjaya Resources. Antara lain menyentuh mengenai pelancaran ini adalah salah satu usaha Gaharu Brunei untuk mempromosikan daerah Temburong yang memang terkenal dengan keindahan dan kehijauan alam semula jadi buminya yang mana dijadikan sebagai salah satu daya tarikan destinasi ekopelancongan di negara Brunei Darussalam. Dengan adanya usaha ini mampu menarik lebih ramai pelancong di dalam negara maupun luar negara. Seterusnya tetamu kehormat dijemput untuk meresmikan pembukaan ladang Muhammad Ibn Said. Tapak tanah ini adalah merupakan sejenis hutan paya seluas 0.291 hektar. Ya Puan Hajah, pada pagi ini kita telah pun ada sama-sama menyaksikan majlis peresmian ladang gaharu. Jadi sebetulnya apa tujuan dan objektif peresmian yang diadakan pada pagi ini? Terima kasih. Ladang gaharu ini dinamakan ladang gaharu Muhammad Ibn Said. Sebenarnya ladang gaharu Muhammad Ibn Said ini adalah nama anak lelaki saya satu-satunya. Dan visi pelancaran ini sebenarnya ialah mula-mulanya tiada ada rancangan untuk membuat peresmian secara official lah. Bila beberapa pihak mengetahui bahawa ladang ini adalah ladang yang pertama atau pohon-pohon gaharu yang ditanam di daerah Temburong ini secara berladang atau secara komersial, jadinya beberapa pihak merasa benda ini mesti ditengahkan demi menggalakkan orang ramai menanam pokok gaharu ini. Jadi pokok gaharu ini sebenarnya tumbuh di Brunei bukannya baru-baru ini ya. Mungkin banyak orang dah tahu pokok gaharu ini adalah pohon yang sudah pohon asli di Brunei. Zaman-zaman dahulu sebelum kita ni mempunyai hasil minyak, yang orang tua-tua di dalam sejarah bahawa Brunei Darussalam ini hasilnya dijual keluar negara, negeri Brunei adalah hasil dari gaharu. Jadinya alhamdulillah sekarang ini gaharu ini menjadi demand yang sangat di luar negara, dan saya kira Brunei
seharusnya bukan cimpung di dalam penanaman dan mengeluarkan hasilnya nanti insya-Allah. Jadi bagaimana dari segi benih-benih yang diperolehi? Benih ni saya perolehi daripada syarikat Hazel Yahya. Soalnya dia yang bekalkan benih ni. Di mana Hazel Yahya ni adalah agensi bagi sebuah syarikat bernama Gaharu Resources. Jadi diorang ni macam ada memberi memberi nasihat selepas itu. Bila kita ni membalik, ada memberitahu macam mana cara menanam, macam mana cara memberi kerja, and also kami digalak untuk menghadiri seminar cara-cara menjaga macam itulah, di mana beli bajannya, semualah sampai je ia harvesting. Ya, jadi tadi Puan ada menjelaskan mengenai dengan hasil yang diperolehi selalunya mengambil kira-kira dalam 5 ke 7 tahunnya. Jadi apa yang dihasilkan? Dari pokok. Iya. Dari pokok itu sendiri kita ni boleh menghasilkan dipanggilnya chips. Chips itu adalah macam mana cakap, dari pokok itu boleh selepas 5 tahun cukup besar dan sihat, jadi inokulasi ya. Lepas itu selepas 2 tahun pokok yang diinokulasi itu akan mengeluarkan trust di dalamnya, dipanggilnya apa cakap Melayu, kurang saya pasti tu. Jadinya di dalam itu boleh mengeluarkan minyak harum. Kalau kita ni ada penyulingannya, dan juga di samping itu selepas tanaman ni 3 tahun, kalau orang mau hasilkan terus boleh juga membuatkan teh. Ya. Saya belum mencuba, insya-Allah saya mau mencubalah. Jadi tadi seperti yang dapat kita saksikan di pameran hujung ya, banyak hasil minyak harum ataupun selain daripada minyak harum, mungkin Puan dapat menjelaskan dengan lebih dekat lagi apa lagi sebetulnya yang dapat kita saksikan tadi, ada bantal. Jadi mungkin Puan dapat menyentuh sedikitlah mengenai dengan benda-benda tersebut. Sebenarnya pokok gaharuan ni macam pokok kelapa, Pak. Orang daripada akar, daun, semua boleh kita ni pakai. Ya. Jadi seperti kami telah melawat ke luar negara, ke Thailand, di mana Thailand itu adalah salah satu negara yang mengeluarkan pokok gaharu lah, hasil gaharu produknya. Diorang ni boleh mengeluarkan macam teh, lepas satu lepas mengeluarkan daripada penyulingan itu boknya tu diorang jadikan lakat harum bah. Kita boleh buatkan apa dipanggil potpourri, apa lagi tu perubatan, satu minyak harum yang betul-betul atas bay dari pokoknya tu, galang, macam-macam lah. Jadi sampai ranting, sampai ke daun, sampai ke akar, semualah macam-macam. Tikar sembahyang pun ada seperti yang ada di sana. Jadi sekiranya lah ada di antara penonton kita yang telah pun yang sama-sama menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, di manakah mereka akan dapat memperolehi seperti tasbih, sejadah, bantal dan juga sebagainya? Masa ini sebenarnya ada satu syarikat di Brunei ni yang menjual benda-benda itu. Sebenarnya beberapa buah syarikat sudah ada. Yang saya ketahui satu namanya Agawat Resources. Diorang itu macam mensupply benda-benda macam tu, dan boleh ditelefon ke sana lah, mungkin juga menghubungi orang-orang di sana, insya-Allah. Diorang ada pulang hadir, barangkali kita boleh bertanya ke diorang sekali. Ya. Jadi Puan, kita tertariklah dengan apa yang kita bicarakan terlebih awal sebelum bermulanya rancangan ataupun majlis pelancaran pada pagi ini, yang mana keunikan penanaman pokok gaharu ini permulaan ianya ditanam adalah menggunakan air zam-zam. Mungkin Puan dapat menyentuh serba sedikit. Sebenarnya macam mana itu sebagai persendirian, keunikannya ialah bila saya mula-mula menanam itu, hari yang menanam itu saya siram dengan air zam-zam, macam saya jadikan bajan lah. Bukannya semestinya orang dah terdapat air zam-zam dah dapat bertanam saja, mengambil barakat sukutnya orang tua macam itulah. Jadi akhir sekali mungkin ada harapan dan saranan daripada pihak Puan sendiri, silakan. Harapan saya selepas peresmian ini adalah banyak lagi petani berkecimpung dalam menanam gaharu ini, meramai-ramaikan, dan bukan saja untuk untuk environmental friendly, juga untuk menambah
pendapatan ekonomi keluarga. Masa penghasilannya tu sedanglah ndejo lon patah orang ndejo dan ia punya pelaburan ndejo berapa banyak. Kalau kita ni melampau 5 buting tidak di halaman pun boleh insya-Allah. Ya, ada mungkin ada di antara penonton-penonton kita di luar sana yang ingin mengetahui dengan lebih dekat lagi di manakah Auda boleh mendapatkan tasbih, bantal, minyak harum dan juga sebagainya. Kita bersama dengan salah seorang daripada mereka yang mengetahui tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita boleh berkongsi bersama dengan penonton-penonton kita pada pagi ini yang menyaksikannya, di manakah sebetulnya mereka boleh memperolehi hasil daripada pokok gaharu ini? Hasil daripada produk-produk yang kami jual macam minyak harum, teh dan bibit gaharu boleh didapati di Kampung Sinar Rubai, Jalan Bengkurung Masin, Simpang 153-36. Jadi bagi mereka yang berada di daerah Temburong, di mana Okey, di daerah Temburong ada label di Kampung Gedong Baru. Sana tu ada label di luar daripada kami punya syarikat. Jadi mungkin kita dapat mengongsikanlah serba sedikit apa sebetulnya yang hasil daripada pokok gaharu ini dari segi minyak harum, tasbih, apakah keistimewaan yang terdapat. Contoh saja pada tasbih ini sebetulnya apakah keistimewaannya? Ya, keistimewaan tasbih ini ya walau lama digunakan ia akan mengeluarkan harum tu daripada hasil daripada tindakan sendiri punya biji untuk dibuat daripada kayu tu. Dan ia punya bantal aroma kami panggil lah. Jadi yang ini daripada daun teh, daunnya sama rantingnya untuk dibuatkan untuk tidur. Jadi ia punya bau herba tu untuk menghilangkan migrain lah. Dan ini dia punya culoknya. Ini daripada untuk gaharu lah. Yang mana-mana yang Cina memakai untuk setanggi diorang kan. Dan ia punya minyak harum. Ini yang minyak harum yang pelikat. Minyak harum ni yang dipelihara daripada pokok itu jam direbus dan setelah tu mahal lah harganya sampai 3 ke 4 ribu ikut dia punya grade. Dan yang ini sebenarnya untuk perbuatan ada juga dan untuk perfume ada juga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kegunaan gaharu memanglah tiada terhad. Selain untuk digunakan pembuatan minyak harum, gaharu juga boleh digunakan untuk perubatan yang mana terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, rawatlah penyakit itu dengan hud al-hindi, yakni gaharu, kerana ia boleh menyembuhkan 7 jenis penyakit. Ya, itu dia tadi kita telah pun dapat sama-sama menyaksikan majlis peresmian ladang gaharu Muhammad Ibn Said bagi daerah Temburong yang mana tadi alhamdulillah telah pun dapat sama-sama kita saksikan peresmian yang telah pun disempurnakan oleh Yang Mulia Ampuan Haji Mumin bin Ampuan Saleh selaku penasihat Majlis Perundingan Kampung Menengah. Jadi tahniahlah juga kita ucapkan kepada yang memiliki ladang ini dan apa yang kita harapkan semoga pokok gaharu yang ini akan dapat membuahkan hasil yang begitu lumayan, apatah lagi di negara kita, negara Brunei Darussalam. Syabas kita ucapkan kepada pemilik ladang ini. Baiklah, dan nampaknya setakat di sini saja dulu kita dapat bersama dalam segmen Rampai Pagi. Dengan itu, daripada Izzah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi di lain kesempatan.